الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang kita janjikan sebelum daripada ini, sebelum kita memulakan kuliah kita masa dalam masa 5 hingga 10 minit untuk sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya ulang lagi sekali pada puan-puan, di antara kaedah yang paling cepat ataupun bacaan yang paling cepat untuk kita baca selawat, iaitu kita selawat dengan bacaan yang paling ringkasnya, iaitu Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Inilah selawat yang paling laju sekali. Itu satu ya, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu lafaz dia. Cuma sebelum tu puan-puan nak kena baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ingat tak ayat tu? Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat ya? Baik, kita baca ayat tu dulu, kemudian kita akan selawat dengan selawat yang tadi. Berapa bilangannya? Iaitu guru saya kata 313 kali. Sekejap aja, tak sampai 5 minit je. Paling lama pun 10 minit. Kenapa 313? Dia punya fadilat dia, sesiapa yang beramal dengan bacaan tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sampai akhir, kemudian baca selawat yang ringkas tadi sebanyak 313, dia akan jadi kelebihannya, dia akan membimbing hati kita, membimbing kerohanian kita, supaya hati kita ini sentiasa tetap dengan Allah, tetap dengan Rasul, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Jangan pula kalau lebih, bukan tak boleh lebih, kalau lebih lagi baik. Orang kata kalau sampai 500 itu lagi baik. Kalau kurang pun baik juga. Cuma macam kita makan ubat lah ya, doktor kata 3 biji sekali makan. Kita pun tanya doktor, kalau saya makan 5 biji, dia jadi lain lah pula. Bukan kata tak boleh, boleh. Jadi apa ya? Jadi tambah penyakit. Itu kalau ubat. Jadi kalau, sebab tu kita dengan guru-guru dia kata baca 313 tu salah satu fadilat. Kalau baca 100 fadilatnya lain, kalau baca 200 kelebihannya lain. InsyaAllah ya. Jadi sambil-sambil kita tunggu sahabat-sahabat yang lain. Tapi untuk permulaan hari ini kita baca 100 lah dulu. Dia tak boleh baca banyak-banyak awal-awal lagi. Kenapa ya? Nanti banyak pula pahala. Adalah kita buat pelan-pelan dulu ya. Nanti sebab kadang-kadang kita ni tak kena orang apa, ikut step lah, tak janganlah kita terus. Itu bukan kata, tapi kalau sebenar-benarnya kena baca 313. Boleh insya-Allah nanti kita lewat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang ini puan-puan tu terus saya, ikut saya terus. Allahumma salli wa sallim alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Akhir sekali kita niat hadiah Fatihah pada Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Cuma kalau kita baca macam tadi dia jadi lambat. Kalau puan-puan tu sebab kita baca dengan suara, dia dengan lagu. Jadi puan-puan kalau duduk rumah, puan-puan baca Allahumma salli wa sallim alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, sebanyak 313 kali. Dia punya kelebihan dia punya fadilat dia, Allah akan sentiasa bimbing hati kita. Maka hati kita tak lalai, hati kita tak akan jadi keras, hati kita tak akan jadi malas, hati kita sentiasa ingat Allah, ingat Rasulullah. Nanti akhir nanti saya ijazahkan pada puan-puan daripada guru saya, insyaAllah. Baik, kita teruskan pada pengajian hari ini. Muka surat apa ini ya? (31). Asas yang kelima. 32, 31. Daripada pertengahan mana ya?
maka setelah kewafatan, di situ dah habis dah firman Allah ya. Baik, kita baca satu perenggan. Maka setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada peranan dan interaksi baginda kepada ummah dia sudah terhenti, sebahagiannya, iaitu peranan baginda dalam menyampaikan risalah sudah selesai dan terhenti setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana interaksi baginda sallallahu alaihi wasallam kepada ummah sebagai seorang rasul dan nabi sudah berakhir. Jadi kalau orang tanya kita bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah, dia ada beberapa sudut. Sudut yang pertama ialah bila mana Rasulullah meninggal, maka Islam itu telah selesai. Sebab Rasulullah hadir dalam hidup kita, salah satunya membawa cara hidup, dan cara hidup itu dinamakan Islam. Maka selesailah tugas Nabi bila mana Nabi wafat. Okey ya? Dan tugas sebagai seorang Rasul pun telah habislah kerana telah wafat. Nabi juga telah berakhir kerana tidak ada lagi Nabi. Itu jawapan kita ya dari segi akidah. Sekarang kita masih lagi bahas tajuk asas-asas akidah, pegangan kita terhadap bagaimana kita berhubung dengan Nabi. Tetapi kalau kita tanya, adakah hubungan kita dengan Nabi setelah Nabi wafat, adakah dah terputus sama sekali? Putus tak? Tak. Kita masih, hati kita masih berhubung. Jasad kita saja terputus. Kerana Nabi telah wafat, macam ibu dan bapa kita lah yang telah meninggal dunia, secara hubungan zahirnya telah terputus. Tapi ibu kita masih di hati. Segala ajaran dia, segala pesanan dia, segala jasa dia, sama juga Rasulullah. Boleh ya? Baik. Mana dalilnya? Dalilnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawm, pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru. Ya. Oh, dia dalam buku tu dia tak terjemah yang atas tu. Buku tu terjemah al-yawma akmaltu lakum. Baik, puan-puan, tulis ke atas tu sikitlah terjemah dia. Al-yaum, pada hari ini, ya Isa telah berputus asa. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Tapi saya terjemah ni ikut perkataan ya. Kalau ayat bahasa Malaysianya, pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir min dinikum, ya, daripada agama kamu. Orang kafir ni dia buat macam-macam cerita, dia buat macam-macam usaha untuk dia ranakkan Islam. Boleh. Tapi Islam itu berkembang, makin berkembang. Zaman Nabi dulu, dia nak bunuh Nabi, dia bunuh sahabat Nabi, dia berperang dengan Nabi, sampai Nabi ke Madinah pun dia pergi kepung Nabi di Madinah. Kenapa semua itu? Itu adalah usaha-usaha orang kafir untuk memusnahkan ajaran Islam, agar Islam itu tidak berkembang. Tapi Islam itu berkembang kerana Islam itu bukan milik manusia, milik Allah, di bawah kuasa Allah, di bawah urusan Allah. Kita ni sebab musabab aja, puan-puan. Sebab tu kalau kita tak nak Islam, Allah tak rugi pun. Ya, jangan kata kita tak nak Islam, Allah rugi. Tak. Jadi Islam itu dikembangkan oleh Allah. Akhir sekali, al-yaum, pada hari ini, ya isal ladzina kafaru, orang kafir pun dah putus asa. Ya, orang kafir zaman Nabi dulu. Tapi orang kafir ni ada yang jenis putus asa, ada yang jenis baru pula. Dia berterusan pula buat kerja tu macam Yahudi. Yahudi dulu dah habis ikhtiar lah. Tapi Yahudi yang sekarang ni pun dia ikhtiar lagi. Tapi sampai satu ketika dia akan putus asa. Baik, min dinikum fala takhshawhum, maka jangan kamu takut kepada mereka, kata Allah. Ya, jangan sekali-kali takut pada orang kafir. Wakhshawni, hendaklah kamu takut kepada aku. Baik, barulah bermula terjemahan dalam buku kita tu. Al-yaum, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah redha, aku juga telah cukupkan nikmatku kepada kamu.
wa raditu, dan aku telah redha, al-Islam dinan, Islam itu menjadi agama untuk kamu. Famanitturra, sesiapa yang terpaksa, ya, maka sesiapa yang terpaksa fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ismi, terpaksa dari sudut mana? Terpaksa kerana kelaparan. Dengan sebab terpaksa itulah dia memakan benda yang diharamkan. Sedangkan ghairu mutajanifin li ismi, sedangkan dia tidak cenderung untuk melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka boleh dia makan kerana Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Puan-puan baca ayat tadi, puan-puan rasa macam mana dengan Allah? Allah ni dia buat hukum. Hukum tu wajib dipatuhi. Tetapi Allah sanggup mengenepikan hukumnya yang asalnya haram demi menjaga manusia, nyawa. Apa maknanya? Allah sayang pada manusia lebih pada hukum Allah. Kita kata khinzir haram, ya, haram tak? Haram khinzir. Babi haram juga. Kemudian kalau dia mati pula, dahlah masa dia hidup pun haram, dia mati jadi bangkai, lagi haram. Kedua, haram puasa dua ke apa? Tapi kalau ada seorang yang sesat dalam hutan dalam keadaan darurah, ya, tak ada makanan lain dah, kalau tak makan mati dia, maka betapa sayangnya Allah pada nyawa manusia ini, ya, yang asal hukumnya haram. Babi pun haram, bangkai pun haram, tapi dua-dua campur sekali, bangkai babi boleh makan tak? Allah benarkan makan. Kenapa? Ghafur, kalau makan pun tak dikira haram sebab dia akan ampunkan. Rahim, kerana dia penyayang. Itulah bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia dengan kasih sayang, dengan keampunan. Okey, baik, ya. Kita lihat muka surat 32. Saya nak baca cepat-cepat, yang ni tak perlu kita panjang sangat ni. Baik, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, inni qad taraktu fikum syai'ain. Inni, sesungguhnya aku, qad, sesungguhnya, taraktu fikum, ia telah tinggalkan, ia di kalangan kamu, syai'ain, ia dua perkara. Dia terjemah sini, puan-puan, sesungguhnya saya telah tinggalkan pada kalian. Sebenarnya Rasulullah tinggalkan bila mana taraka. Apa makna taraka? Taraka ni tinggal ataupun meninggalkan. Meninggalkan ini mesti pada orang. Dan orang ni adakah semua? Tidak. Okey, ya? Macam puan-puan meninggal, saya meninggal, kita akan tinggalkan sesuatu kalau kita meninggal. Dan sesuatu yang kita meninggal itu, sesuatu yang kita akan tinggalkan itu, kita akan bagi pada orang yang berhak menerima. Betul, ya? Jadi kalau puan-puan meninggal, saya meninggal, harta yang ada sedikit sebanyak ni kita tinggal pada siapa? Pada yang berhak lah. Siapa yang berhak tu? Waris. Sama juga Nabi. Nabi dia tak tinggal kepada semua. Nabi tinggal pada yang berhak. Siapa dia? Waris dia lah. Siapa waris Nabi? Al-ulama. Sebab tu Nabi kata, aku tinggalkan fikum. Fi itu di dalam, ya, ada mengaji bahasa Arabnya, dia ada ila, dia ada fi. Nabi tak kata taraktu ilaikum, aku tinggal kepada kalian semua. Nabi tak kata, Nabi kata taraktu fi, aku tinggalkan ada orang di kalangan kamu, dalam kalangan kamu itu ada yang aku tinggalkan. Boleh, ya? Apa yang aku tinggalkan? Berapa banyak? Syai'ain, dua perkara. La tadillu ba'dahuma, yang mana kalau kamu berpegang dengan dua perkara itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan itu? Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah, yang keduanya wa sunnati, sunnah-sunnahku. Ya. Nabi tinggalkan apa? Kepada para sahabat. Sahabat pun tinggalkan benda itu kepada para tabi'in. Di kalangan mana? Bukan seluruhnya, di kalangan ulama yang faham untuk membawa kitab Quran ni. Itulah baik. Sumber pensyariatan dari sudut wahyu sudah selesai, ya, dari segi sumbernya dah selesai. Apakah sumber syariat? Al-Quran dan Sunnah. Maka syariat tidak akan bertambah dan syariat juga tidak akan berkurang setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi syariat dah lengkap dah lengkap. Perlu tambah lagi tak? Tak perlu. Nak kena kurangkan tak boleh. Kerana dah sempurna. Nak tambah pun tak perlu, nak kurang pun tak boleh. Kerana dah sempurna. Maka setelah kewafatan baginda, tidak akan timbul dakwaan bahawa seseorang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya atau jaganya lalu mendapat syariat baharu atau mendapat pemansuhan terhadap syariat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pula di sana ada orang dakwa dia mimpi jumpa Nabi. Kalau sekadar dakwa mimpi jumpa Nabi itu betul, tapi dia kata saya semalam mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh tambah zuhur 5 rakaat. Boleh ya? Yang ini tidak akan berlaku. Karena tidak perlu lagi, kerana syariat itu sudah sempurna. Allah tidak akan matikan Rasulullah kalau syariat tidak sempurna. Kalau tambah okey juga dah. Ya okey. Tapi ada lagi, saya mimpi Rasulullah semalam, Rasulullah kata sembahyang tu 5 jadi 2. 5 waktu jadi 2 waktu. Tak boleh juga. Ya, ini sesat. Kita boleh kata awak ni sesat. Ya ke awak ni jumpa Nabi? Jumpa Fir'aun ke? Ya, sebab Nabi tak akan mengurangkan lagi syariat yang dibawa oleh Allah. Sebab Nabi tu amanah. Allah kata 5. Tiba-tiba mimpi jumpa Nabi, kononnya Nabi suruh kurangkan syariat. Tidak. Itu bukan. Wallahu a'lam. Okey boleh ya? Kita ni baru mukadimah baru ni. Tak ngaji lagi ni. Dia baru duk bahas asas-asas akidah sebelum masuk perbahasan secara mendalam. Supaya bila mana kita masuk dalam asas perbahasan nanti, kita dah kuat pegangan kita macam tadi. Kita punya, apa dia panggil apa? Panduan kita jelas. Boleh ya? Contoh akan datang kita akan jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Kemudian tiba-tiba dia kata tak payah puasa tahun ni. Bulan Ramadan. Itu bukan. Sebab Nabi tak akan buat macam ya. Tak ada orang ustaz kata, ustaz saya mimpi jumpa Nabi pakai seluar pendek. Bukan. Nabi dia akan datang. Nabi seorang yang sempurna akhlaknya. Lainlah kalau dia mimpi jumpa anak-anak dia, isteri dia, itu cerita lain. Ni mimpi jumpa perempuan tak pakai seluar pendek. Kena ni yang kita nak belajar ni. Okey ya? Nabi jumpa kita tak pakai baju, keluar tandas. Yang tu nak kena kira juga ya. Wallahu a'lam. Baik, asas yang kelima. Beza antara hukum akal dengan hukum adat. Ni saya yakin puan-puan dah belajar hukum ni ada berapa hukum? Hukum ada berapa? Dah belajar kan? Alhamdulillah. Dah belajar cuma tak ingat. Okeylah. Yang kita bimbangnya tak belajar lagi. Kalau belajar tak ingat, tak apa. Macam puasa lah, puasa tak ingat, makan je lah. Dah tak ingat nak buat macam mana. Hukum ada 3. Satu hukum syariat. Sekejap tadi kita belajar. Takkan dah lupa. Tadi duk bincang hukum syariat. Tak apalah. Yang kedua hukum akal. Yang ketiga hukum adat. Saya bawa contoh umum dulu puan-puan ya. Mana hukum syariat? Hukum syariat itulah yang halal, haram, wajib, makruh, sunat. Kan? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum syariat. Hukum akal. Hukum akal ialah ukuran pada akal. Contoh saya cakap pada puan-puan, akal boleh terima tak kalau seorang anak dengan ibu, anak lahir dulu? Boleh terima tak pada akal? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak logik. Apa yang tak logiknya? Akal tak boleh. Itu dia panggil hukum akal. Okay? Ke tak, puan-puan tak pernah buat pertimbangan dengan akal? Tak adalah, tu saya tanya je puan-puan. Jangan terasa, wah ustaz ni sampai hati tanya saya macam tu. Macam saya tak guna akal. Tidak. Guna akal lain. Menetapkan satu ketetapan hukum dengan akal lain.
Kita tidak kata ada guna akal. Yang tu bukan. Bapak pernah tak buat keputusan pertimbangannya akal? Maka bila mana pertimbangan akal, hukum akal dia ada 3. Ya, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu saya bincang umum dulu, kemudian kita baca satu-satu. Boleh ya? Hukum akal ada 3. Ada wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Akal tak boleh terima benda tu tak jadi macam tu. Contohnya, ada sesuatu tidak ada pencipta, tak boleh terima. Kita kata ni cawan ni, duduk kat sini ni, mesti ada orang letak. Pada akal kita mesti ada orang letak kat sini ni. Tak ada ustaz, dia tiba-tiba ada kat situ. Tak boleh. Akal tak boleh terima. Tu wajib. Yang saya kata tadi mustahil pada akal. Yang kedua, boleh tak anak lahir dulu pada mak dia? Mustahil. Itu pada apa mustahil? Pada akal. Kemudian harus pada akal. Harus. Apa makna harus? Kita bawa contoh mudahnya sebelum kita baca sini lah. Berapa banyak lagi contoh lain. Ya. Ayah dengan anak, harus tak anak lebih kaya pada ayah? Harus tak? Harus. Mana boleh anak kaya pada ayah, kan ayah dia kerja lama dah. Walaupun ayah dia lahir lama dah kerja, lama dah kerja, daripada muda sampai lah ketua tak berhenti kerja lagi, tapi anak baru aja kerja. Harus anak kaya pada ayah? Itu hukum akal. Boleh terima tak? Ya boleh. Mana depan kita banyak. Tapi harus tak ayah tu lebih kaya pada anak? Harus juga. Berapa ramai? Boleh ya? Kemudian ada satu lagi dia panggil hukum adat. Adat. Ya, kalau kita potong tali dengan pisau, adatnya putuslah tali itu. Ya, kalau kita tuang air atas kertas, adat bercakapnya basahlah kertas tu, ke terbakar. Kalau kita bakar kertas, hanguslah kertas. Itu adat biasa. Boleh ya? Itu 3 jenis hukum. Baik, cuma sekarang kita nak bincang beza antara hukum akal dengan hukum adat. Apa beza dua tu? Baik, hukum akal ialah penetapan. Yang ni takrif lah puan-puan. Hukum akal muka surat 32 tu ya. Hukum akal ialah penetapan sesuatu terhadap sesuatu. Kita nak tetapkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Ataupun hukum akal ini juga boleh dikatakan penafian sesuatu daripada sesuatu. Ya, kita nak nafikan tadi, anak mana boleh lahir dulu pada ayah, kita nak nafikan. Itu penetapan itu. Dan penetapan itu berdasarkan akal. Itu hukum akal. Tanpa berkaitan dengan pengulangan ataupun kekerapan, dan tanpa disandarkan kepada syarak. Ya. Tak perlu pada sekadar akal semata-mata. Itu hukum akal. Kalau kita sandarkan akal itu pada syarak, pada ayat Quran yang pada dalilnya, dia akan jadi syariat, hukum syariat. Boleh ya? Baik, hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Itu yang saya sebut tadi secara mudahnya. Pertama, dia panggil wajib akli. Apa makna wajib akli? Wajib pada akal. Dari sudut hukum akal, sesuatu yang mana akal itu, apa makna wajib akli? Wajib pada akal, iaitu sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menggambarkan, ataupun akal itu tidak dapat menghukumkan ketiadaannya. Ya? Akal tak boleh terima kalau benda itu tak ada. Contoh saya kata tadi dah, mesti ada orang letak ni kat sini ni. Bila tak kira dah, bila-bila, tapi mesti ada orang letak. Kalau orang tak letak mesti jin yang letak. Mesti ada. Tak apa? Tak boleh kita terima tiba-tiba ada kat sini. Tak boleh. Akal tak boleh terima. Akal ketiadaan sesuatu tiba-tiba ada gitu. Boleh ya? Ataupun kita bawa contoh lagi. Ataupun sesuatu yang tidak boleh tiada secara zatnya. Contohnya, kita terus kembali pada Allah, lagi mudah bahasa kita, iaitu kewujudan Maha Pencipta. Ya. Akal tak boleh terima bahawa alam semesta ni tercipta dengan sendiri tanpa wujudnya pencipta. Tak.
tidak boleh menerima ketiadaan pencipta. Sedangkan benda yang dicipta itu ada, tiba-tiba pencipta tidak ada. Itu dia panggil wajib pada akal kita mengatakan bahawa ada pencipta. Boleh ya? Kepayahan. Okey, insya-Allah. Puan-puan orang bijak-bijak. Ya. Orang Selangor orang bijak-bijak ya, buat orang mengaji. Puan-puan dulu pun bukan orang sembarangan. Ya. Pengurus semua sekali. Mudahlah, alhamdulillah. Saya suka mengajar kat sini, orang cepat faham. Kat Selangor. Dah faham dah. Sebab tu saya ambil keputusan akhir-akhir ni tak nak hurai panjang-panjang. Sebab kalau kita hurai panjang-panjang, dia jadi tak faham pula. Sebab kita dah hurai faham, tiba-tiba nak hurai lagi, jadi tak faham. Ya, sebab lepas faham itu tak faham. Sebelum tak faham, dia jadi faham. Baik, wajib pada hukum akal kewujudan Allah itu sebagai Maha Pencipta. Ini kerana akal tidak dapat menerima ketiadaan Tuhan di sebalik alam yang serba tersusun ini. Itu dia panggil wajib pada akal, iaitu akal tidak boleh menerima sesuatu yang tiada. Siapa? Pencipta. Sedangkan dunia ini, alam ini begini tersusun, begini terancang, begini terurus, tiba-tiba tak ada pengurus. Begini indah, tiba-tiba tak ada yang mencipta. Tak mungkin. Alah, macam orang pergi rumah puan-puan lah, dengan langsirnya, dengan susunannya, dengan pasu bunganya, dengan macam-macam cerita. Ya. Tiba-tiba, pandailah puan ni susun rumah, kemas rumah. Tak ada. Dia, saya masuk rumah ni, dia dah ada macam ni lah. ini masalah akal dia. Ada masalah pada akal dia. Kenapa? Kerana mana mungkin akal boleh menerima sesuatu yang begini indah dan tersusun, tiba-tiba tak ada yang menyusunnya. Maka wajib pada akal ada pencipta dan penyusunnya. Itu hukum akal. Okey, jelas ya? Okey, khalas. Arab kata khalas. Dah habis dah. Yang kedua, mustahil akli, iaitu mustahil pada hukum akal, iaitu sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menerima kewujudannya. Ya. Akal tak boleh terima benda itu ada. Ataupun sesuatu yang tidak boleh ada secara zatnya. Memang benda itu tak akan ada. Contohnya sifat lemah bagi Maha Pencipta. Kalau kita fikir dengan akal, kita kata, boleh tak akal kita terima bahawa pencipta dunia ni lemah? Mana mungkin. Ya? Kita kata, boleh tak akal kita terima pencipta kereta tu bodoh? Mana boleh. Cipta kereta tiba-tiba bodoh. Tak boleh. Itu dia panggil mustahil pada akal. Yang cipta langit, cipta bumi, cipta alam semesta, cipta siangnya dengan malamnya, dengan hujan dan panasnya, tiba-tiba lemah. Itu dia panggil mustahil pada akal. Okey ya? Puan-puan pernah bincang tak sampai tahap ni akal? Sebab tu puan-puan kita belajar tauhid ya. Sebab tu saya sebut akhir-akhir ni saya tak nak dah mengajar kitab-kitab lain. Saya lah. Kenapa? Kerana belajar tauhid, belajar. Tapi ni kenapa tak belajar tauhid? Inilah tauhid, hukum-hukum ni. Dan pintu dia adalah Rasulullah. Pintu nak bertauhid pada Allah, pintu nak beriman kepada Allah, pintu nak taat dan faham Allah ialah Rasulullah. Kerana suatu utusan Allah untuk jadi orang tengah antara kita dengan Allah. Ia akan mengajar kita. Tapi puan-puan, bila mana kita belajar tauhid ni dengan kaedah-kaedah baru lah, bukan kaedah lama. Kaedah lama tu bukan kata tak boleh, tapi kaedah lama tu dia agak penat sikit pada bahasanya. Ya, Syahdan, Sayugia, Al-Kisah. Ya? Jadi kita dengar bila nak kisah-kisah ni tak kisah. Apa kisah? Tapi dalam kita punya bahasa lama. Bukan kata tak bagus, cukup bagus. Tapi dalam kita orang sebab bahasa tu dia hidup. Tahu ya? Bahasa dia hidup puan-puan. Sebab tu siapa yang mengaji bahasa, dia kena selalu guna pakai. Kalau dia tak selalu guna pakai, bahasa dia hilang. Tambah-tambah bahasa Quran. Jadi sebab itulah perbahasan-perbahasan tauhid dengan bahasa-bahasa yang terkini lah, yang sesuai dengan semasa ini. Ia cukup bagus untuk kita gunakan pendekatan. Dan bila mana kita belajar tauhid, ada sesuatu yang tidak pernah kita fikir untuk kita bincang, tapi dibincangkan. Maka bila mana dibincangkan, bertambah pemahaman kita tentang hidup ini sebenarnya.
Contoh tentang ada. Kita bincang Allah itu ada, maka kita bincang juga erti. Erti ada. Puan-puan pernah bincang erti ada? Puan-puan ada tak? Ada. Puan faham tak apa makna ada? Dan bagaimana adanya puan-puan? Dan kenapa puan-puan ada? Dan sebab apa puan-puan ada? Kalau puan-puan tak ada, tak apa ke bagaimana? Dan wajib ke puan-puan ada? Wajib ke? Dia bincang pasal ada. Kita tak pernah fikir sampai kita begitu serupa. Ada lah. Ada makan je lah. Makan apa yang ada? Tengok. Dia guna perkataan ada itu pada makan. Makan apa yang ada. Dia tak tahu lepas makan tu untuk apa? Untuk kalau dah ada makan ada kenyang. Dia tak fikir dia tu. Kalau dah kenyang, apa tujuan dia diadakan? Tapi adakah kita sebenarnya ada atau kita bukan ada, kita diadakan? Sudah, bahasa lain dah. Tadi kata ada, kemudian diadakan pula, kemudian mengada-ngada. Kita ni mengada-ngada je. Doa panjang-panjang, ibadah malas, mengada-ngada. Atau doa pada minta segera, mengada-ngada. Okey ya? Itu bincang ada. Yang ni bukan nak bincang ada, bincang akal. Rupanya ada akal tak? Ada. Maka akal itu bagaimana nak digunakannya? Boleh digunakan dalam menetapkan satu-satu perkara. Dan bila mana nak tetapkan satu perkara, bagaimana nak tetapkan mengikut pembahagian? Ada yang wajib, ada yang mustahil. Allah membuatkan kita belajar. Oh ya Allah, barulah kita faham erti diri ini. Betapa seninya diri, betapa indahnya diri ini. Ya, betapa sempurnanya diri ini, kerana diri ini datang daripada Tuhan yang Maha Sempurna. Betul ya? Tetapi hakikatnya yang sempurna adalah yang pencipta itu, bukan yang dicipta. Kerana yang dicipta itu tidak akan ada kecuali diadakan dia. Tak apalah, biarkan dulu, nanti itu sangat ya bahasa-bahasa tu. Boleh ya? Jadi fahamlah tadi, boleh tak akal kita terima? Maka sesungguhnya mustahil menurut hukum akal bahawa Allah Azza wa Jalla yang mencipta alam ini bersifat dengan sifat lemah. Mustahil. Ya, sama ada zatnya lemah atau sifatnya lemah. Mustahil. Ya, mana mungkin seorang yang boleh bina satu bangunan yang besar tiba-tiba dia lemah? Tak mungkin. Ya? Baik. Ini kerana akal tidak dapat terima kewujudan sifat lemah bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang mencipta seluruh alam ini. Kalau Tuhan lemah, pasti ada yang lebih kuat daripadanya. Kerana kuat, lemah lawannya kuat. Kalau kita kata Allah tu lemah, lemah lawannya apa? Lemah lawannya kuat. Maka kalau Allah lemah, ada sesuatu lain yang lebih kuat. Mustahil. Okey ya? Mustahil. Kalau Allah lemah, maka Allah bukan Allah. Ada yang lain yang Allah. Sebab Tuhan tidak mungkin lemah. Mana bukti? Buktinya alam semesta ini diurus takdir. Mana mungkin lemah? Ya. Puan-puan tubuh satu syarikat. Ya. Kemudian nak cari dia punya pengarah dia. Kemudian puan-puan cari yang paling lemah. Berapa SPM dulu? Dapatlah 10A, 10E. Yang ni sana, yang ni. Masuk universiti dulu tak? Tak, tahun 1 dah fail dah. Yang ni yang sana ni. Tak mungkin, mustahil lah puan-puan. Ya. Nak pilih yang tu. Kemudian saya nak tanya, tuan ni jadi penyabar ke? Tak, saya tak sabar. Yang ni sana. Yang ni. Semua nak. Tak mungkin. Mustahil. Kecuali tak ada kecuali lah. Mustahil. Saya nak kata kecuali puan-puan suka yang jenis-jenis lemah. Ya ke? Tak ada. Baik. Kemudian kalau Tuhan lemah, pasti ada yang lebih kuat daripadanya. Kalau begitu, yang lebih kuat daripadanya itulah yang Tuhan pada hakikatnya. Okey ya? Itu mustahil kerana Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Berkuasa. Okey ya? Faham ya? Baik, yang ketiganya harus, ataupun bahasa Arabnya jaiz.
Ya, jaiz, mak jaiz, munfasil, jaiz, harus. Lama lah duduk belajar mak jaiz munfasil. Bila mana kita kata jaiz, jaiz tu apa pula? Harus, dari sudut hukum akal. Baik, apa maknanya? Sesuatu yang mana akal itu sendiri dapat menerima kewujudan ataupun ketiadaan. Tak ada masalah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Akal boleh terima. Dalam erti kata yang lain, sesuatu yang harus dari sudut akal ialah sesuatu yang dapat diterima oleh akal akan kewujudan atau ketiadaannya. Contohnya, kewujudan atau ketiadaan seorang manusia bernama Zaid. Akal sememangnya dapat menerima sama ada Zaid itu wujud ataupun tidak wujud sama sekali. Saya beri contoh mudah gini, puan-puan. Seluruh makhluk ini harus ada dan harus tidak ada. Macam puan-puan, adakah perempuan wajib ada? Tak. Harus saja. Kalau perempuan tak ada pun tak ada masalah dunia ni. Kalau ada pun okey juga. Boleh ya? Tapi ada setengah orang tu kita kata engkau ni baik tak ada, menyusahkan. Mana boleh baik tak ada? Allah dah adakan dia. Kita pandai-pandai bercakap tak guna kaedah. Awak ni kalau tak ada lagi baik atas muka dunia, menyusahkan. Tak boleh. Harus dia ada. Dan dia ada pun tak menyusahkan, dan dia tak ada pun tak ada melemahkan. Ya, macam berapa ramai ada orang-orang yang hebat-hebat mati, tak ada masalah pun dunia ni macam biasa je. Kehancur separuh dunia. Tak ada pun. Harus. Jadi puan-puan pun sama lah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sama lah saya pun. Kalau ada atas muka bumi pun tak apa. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Kerana yang bumi ni bukan kita yang urus takbir, Tuhan urus takbir. Boleh ya? Macam puan-puan, kalau suami meninggal, tak ada masalah. Sebab suami itu harus ada, harus tidak ada. Ya? Ya ke? Kalau sudah nak fikir juga ya, harus ke Ustaz? Tadi dia kata harus ada, harus tak ada. Kemudian dia kata kalau suami tak ada, tak ada masalah. Dan suami pula kalau isteri meninggal, lagi dah. Ya. Tak ada lah, itu contoh je puan-puan ya. Tak ada. Tak payah tulis yang tu ya. Yang tu jangan catat tu, saja contoh. Maknanya kita semua ni tak kira namanya suami, tak kira namanya isteri, tak kira namanya anak, tak kira nama dia ustaz, tak kira nama dia YB, tak kira namanya apa, harus saja ada. Ada orang kata, Ustaz, kalau air tak ada atas muka dunia ni, macam mana ya? Harus. Kalau itu makhluk, habis nak minum apa? Allah buat benda lain boleh minum. Tak ada masalah bagi Allah. Boleh ya? Okey lah. Tapi itu secara umum ditulah. Baik, sedangkan hukum adat pula, habis kat situ, cuma dia tak letak tajuk. Di situ bermula perenggan untuk kita bincang soal berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat pula ialah penetapan, dalam bahasa Arab dia panggil isbat, penetapan suatu ikatan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sama ada ikatan atau perhubungan tersebut berbentuk wujud ataupun tiada, dengan antaraan takrar, kekerapan dan berulang-ulang. Hukum akal tadi dia tak berulang-ulang ya. Hukum akal antara anak dengan ayah, mana lahir dulu? Ayah lahir dulu, anak lahir kemudian. Berulang-ulang tak kelahiran itu? Tak ada dah. Tahun ni ayah lahir, tahun ni ayah lahir, tahun depan anak lahir. Kemudian tahun depan pula ayah lahir, anak lahir pula. Mana mungkin ayah yang sama, anak yang sama lahir berulang-ulang? Itu hukum akal. Boleh? Hukum akal dia menetapkan satu-satu benda. Okey ya? Wajib ada Tuhan dengan sebab ada yang dicipta ini. Maka adakah Tuhan itu akan wujud berulang-ulang? Tidak. Tapi hukum adat dia berlaku berulang-ulang. Kita ambil pisau ni, potong tali ni, maka putus tali ni. Ambil pisau yang sama, potong tali ni, putus tali ni pula. Dia boleh berulang-ulang. Hukum adat. Itu dia baru jadi adat. Kalau kita tuang air di atas kertas, maka basah. Tuang air di atas kain, basah. Tuang air atas diri kita, basah. Dia berulang-ulang. Itu hukum adat.
Lepas tu kita kata, ya Allah, rupa-rupanya baru nak mengaji. Dulu duduk potong sayur tak pernah mengaji. Sayur kalau potong berapa kali dia putus? Setiap kali potong putus dah dia. Itu lah dikatakan hukum adat ni dia berulang-ulang. Setiap kali mandi basah dah kan? Kecuali orang hangau saja mandi tak basah. Dia kena hangau kan? Mandi tak basah, tidur tak lena. Tak lena apa 8 jam, banyak pada orang tidur. Makan 3 pinggan tak kenyang. Dah kenyang, hukum adat. Baik. Yang mana ianya boleh berlaku sebaliknya, yang mana tiada memberi kesan salah satu kepada yang lain sama sekali. Apa yang dimaksudkan dengan perantaraan pengulangan atau kekerapan adalah suatu ikatan perhubungan antara dua perkara yang menjadi kebiasaan atau kelaziman, yang mana ianya sentiasa berlaku seperti pembakaran pada api, di mana setiap kali diletakkan sesuatu ke dalam api, maka berlakulah pembakaran padanya. Dia boleh berulang. Ya? Maka adanya hubungan secara kebiasaan antara api dengan pembakaran. Apa makna hukum adat? Hukum adat dia ada hubungan dengan dua perkara, dua pihak. Api dengan kayu, kertas dengan air. Lihat, alam ini ditakbir oleh Allah dengan menentukan padanya suatu sistem yang lengkap. Rupa-rupanya, puan-puan, sebab itulah kalau bolehlah hati saya, hati puan-puan hidup. Apa makna hati yang hidup? Hati yang setiap kali kita berinteraksi dengan alam ini, kita tidak terhenti sekadar alam ini. Bahkan kita pergi lebih jauh hati kita, kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kerana apa? Kerana Tuhan Yang Maha Pencipta ini telah meletakkan satu sistem supaya kita faham apa yang berlaku ini ada susun atur yang telah disebut oleh, yang telah ditentu oleh Allah. Dia panggil sunnatullah. Kita selalu sebutkan. Sistem dia lengkap, di mana alam ini berada dalam sistem muka surat 34. Sistem kebiasaan tersebut yang dinamakan sebagai sunnatullah. Dah baca ke buku ni? Hari ni baru buka ya. Puan-puan, saya tadi saya ingat kelas pukul 9. Saya pening lah 2-3 hari ni, banyak sangat. Ingat kelas pukul 9, lajulah saya datang sampai pukul 9. Lepas tu saya kata, hari ni ada tak kelas ni? Kosong aja ni. Saya pun buka balik, tengok pukul 9.30 rupanya. Jadi saya lah paling awal hari ni. Cuma duduk dekat kereta termasuk lewat. Tak ada buat sekalian ya. Hidup ni bergerak dengan sunnatullah. Apa yang berlaku di sekeliling kita secara rutin adalah dalam suatu adat kejadian yang telah disusun oleh Allah. Itu sebenarnya ya, kita ingat pisau tu yang memotong, sebenarnya Allah dah letak sifat itu. Allah dah susun sistem. Api membakar, air membasahkan, pisau memotong. Itu sistem yang telah Allah buat. Apa namanya? Adat. Hukum dia begitu. Sebenarnya bukan kerana pisau itu, bukan kerana api itu, bukan kerana air itu, tetapi itu telah disusun atur oleh Allah. Allah boleh buat api itu jadi basah, Allah boleh buat air itu jadi membakar. Ya, boleh. Allah boleh buat api itu jadi sejuk. Kepada Nabi Ibrahim Allah buat api itu jadi sejuk. Allah boleh buat pisau yang tajam itu tidak boleh memotong pada diri Nabi Ismail. Oh, baru kita faham, rupanya yang memotongnya bukan pisau, tetapi sifat yang telah Allah tentukan di pisau itu. Kalau Allah tarik pisau itu, tidak lagi bersifat tajam. Walaupun kita nampak dia tajam, maka tak mampu untuk memotong. Oh, rupa-rupanya Allah yang mengatur segala-galanya. Lepas tu ubat bukan boleh menyembuh. Mana dalilnya yang makan ubat yang sama tidak sembuh, yang makan ubat yang sama juga tapi sembuh. Jadi ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Ya, habis siapa yang menyembuhkan? Maknanya bukan ubat, ada sesuatu yang lain. Betul tak? Sama juga, bukan kerana sakit itu mematikan. Kerana berapa ramai orang yang sihat melawat orang sakit di hospital, yang sihat ni balik mati, yang dekat hospital yang sakit itu jadi sihat. Betul tak? Tapi apa sebenarnya Allah? Itulah sebenarnya puan-puan.
Ya, saya dengan perempuan untuk membawa hati kita ni sebenarnya kepada Allah. Pintunya Rasulullah. Lihat. Maka saat-saat inilah masa saya duduk mengaji dulu, ya, bila mana kita sebut Allah, maka guru saya pun Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah. Ya. Seluruh hidup ini adalah dengan Allah. Tidak pernah satu ketika, satu saat pun terlepas daripada Allah. Cuma kita gagal dalam melihat karena mata kita buta. Bukan buta pada hakikatnya, bukan pada zahirnya, tidak. Tapi hakikatnya buta dalam memandang seluruh yang bergerak ini adalah kerana Allah. Dan Allah telah tunjuk beberapa perkara yang tidak berlaku sebagaimana apa yang sedang berlaku. Tidak. Kerana apa? Kerana Allah nak fahamkan kita. Boleh? Begitulah insya-Allah. Biarkan dulu, ni baru mukadimah dulu. Ya. Baik, kemudian dengan mana tadi? Apa yang berlaku di sekeliling kita secara rutin adalah dalam suatu adat kejadian yang telah disusun oleh Allah. Itu sebenarnya. Pun begitu, dalam memahami masalah adat, kita perlu faham bahawa ianya tidak konkret dan tidak bersifat mutlak. Jadi adat itu sendiri pun tidak konkret, tidak mutlak. Kenapa? Kerana kadang-kadang dia berlaku lain. Contoh macam tadi, selalunya kita potong dengan pisau ni, potong sayur ke potong apa ke putus. Tiba-tiba potong leher Nabi Ismail tak putus. Maka dia tidak tetap. Ya. Sebab tu apa kata, kalau buat macam ni mesti jadi begini. Jangan kata macam tu. Ya. Kalau buat macam ni, biasa tu jadi macam ni. Jangan beriktikad begitu. Sebab tu kita kata, kalau buat macam ni dengan izin Allah, ya. InsyaAllah Allah akan jadi begini. Mulut kita, berbicara kita, beradabnya kita, bersopannya kita dalam kita bercakap. Kerana apa? Kerana percakapan itu sedang dinilai oleh Allah, percakapan itu sedang didengar oleh Allah, dan sikap kita itu sedang dilihat oleh Allah. Betapa beradabnya kita dengan Tuhan yang Maha Pencipta kita. Jangan kita bercakap lebih-lebih daripada Tuhan. Tapi ada orang yang bercakap lebih pada Tuhan. Orang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang sekarang ni sedang beriman dengan, kadang-kadang beriman dengan persepsi. Kita tak boleh buat macam ni tu, kalau kita buat macam ni, jadi macam ni. Kadang-kadang beriman dengan angka, kan? Dikira angka itu macam ni, mesti jadi begini. Tidak. Itu yang pergi berjumpa bomoh tu. Cuba kira, tuan, kira anak saya ni eloknya kahwin tarikh berapa hari bulan. Beriman dengan angka. Kan? Berapa hari bulan? Oh, bomoh tu kata anak tuan ni yang sesuainya 20 hari bulan. Yang sesuai. Kita pun rasa betul. 20 hari bulan selamat anak kita. Diijak kabur pada hari itu. Tapi kalau bomoh tu kata memang ada ilmu perkiraan, kan ilmu falak, kan ilmu perkiraan. Kan kira-kira insya-Allah jadi begitu. Tapi orang yang bersopan dengan Allah, kan, saya berpandangan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan segalanya Allah, 20 hari bulan boleh juga. Bolehlah. 20 hari bulan hari apa? Bulan 11. Kan hujan pula. Cuba kira sikit. Kira. 20 memang hujan. 21 lah. Jangan apa-apa. Boleh ya? Dia tidak konkret, dia tidak mutlak. Walaupun sentiasa berlaku sedemikian, memang begitu. Dah berapa kali berulang begitu? Dah 1 juta kali pun begitu. Tapi jangan percaya dengan 1 juta kali itu, kerana dia tidak konkret. Kerana yang menyusut itu sebenarnya adalah Allah. Baik, dengan kuasa Allah terjadi juga perkara-perkara yang di luar kebiasaan.
yang mana ianya disebut sebagai khariqul adat. Apa makna khariqul adat? Keluar daripada kebiasaan adat. Khariqul adat ni yang mencari adat. Ya, baik. Berlaku sesuatu yang di luar kebiasaan atau menjangkau prinsip saintifik adat pada seseorang adalah sesuatu yang tidak mustahil di sisi hukum akal. Ya. Maka walaupun adat begitu, akal tidak semestinya begitu. Walaupun ianya berlawan dengan hukum adat. Antara perkara-perkara yang berlaku di luar kebiasaan dan adat kejadian adalah mukjizat. Ya, karamah, mukjizat kepada Nabi, karamah kepada para wali, istidraj. Di bawah tu dia ada tulis ya. Istidraj kepada orang kafir, orang fasik. Berlaku benda-benda pelik kepada orang kafir, puan-puan. Kita tengok dalam TV tu. Ya, dia berjalan atas air. Bawah alam takut dia buat apa-apa bawah tu kan, kita tak tahu. Tapi berjalan. Boleh tak orang kafir berjalan atas air? Boleh. Habis apa nama dia? Istidraj. Apa makna istidraj? Istidraj tu di bawah tu, angka yang ke-13, iaitu benda yang khariqul adat yang terzahir pada orang fasik ataupun orang kafir dengan tujuan tipu daya kepada orang tersebut. Allah bagi supaya dia makin tertipu dengan diri dia. Dia rasa dia hebat, rupanya yang hebatnya Allah, tapi dia dah rasa diri dia dah hebat. Ya. Kemudian sihir pun berlaku daripada khariqul adat. Sihir, puan-puan, penyakit boleh dibawa oleh angin. Kita pun sedut angin itu, maka pingsan kita, sakit kita, itu di luar daripada adat biasa. Tapi berlaku tak? Berlaku pada orang-orang yang jahat yang menggunakan sihir. Baik. Tapi dengan izin Allah. Bukan izin Allah, Allah bagi kebenaran orang tu buat orang. Tidak. Benda tu berlaku tu dengan izin Allah. Kalau Allah stop benda tu boleh. Macam orang nak pergi mencuri lah. Ya, Allah izin dia boleh panjat. Kalau Allah tak izin dia panjat rumah tu, Allah jatuhkan dia, patah kaki leher dia, tak boleh mencuri lah dia. Bukan kata Allah benarkan dia mencuri. Allah dah sebut dalam Quran mencuri itu haram. Allah dah hantar Nabi supaya melarang orang mencuri. Tapi dah dia nak mencuri juga, maka Allah izin. Apa makna izin? Allah izin dia boleh bernafas, Allah izin dia boleh bergerak, Allah izin dia boleh berjalan, Allah izin dia boleh panjat, Allah izin dia boleh masuk. Kalau masa dia nak masuk tu, ya, tersepit leher dia dekat bumbung tu, mati dia. Kan ada orang tu kan, dia dalam kamar, dia masuk ikut bawah, rumah tu rumah papan. Dia tolak dia punya papan lantai tu, dia pun masukkan kepala dia, dia terlepas tangan dia. Bila mana dia lepas tangan dia, jatuh balik, tersekak leher dia, mati situ dia. Itu Allah tak izin lah tu. Allah tak izin untuk dia masuk. Dia tolak papan tu, dia cabut paku, dia tolak papan. Jadi papan tu masih melekat dengan satu lagi. Dia masuk, dia terlepas tangan tu katanya, jatuh balik, habis papan lagi. Itu Allah tak izin. Ya, semalam ada satu gambar tu, dia curi apa, orang-orang sempat tangkap dia, orang bubuhan, pecah muka dia. Kesian kalau kita tengok, kepala ni berdarah, habis orang pukul betul, orang pun jadi hilang. Tengok puan-puan, Allah suruh buat hukum, orang tak nak, ya. Tapi bila mana dapat kat dia, dia pukul kau tu lebih pada itu. Ada seorang cerita kat saya, masjid cerita ke, tak ingat. Seorang tu, dia kata apalah kita duduk sibuk-sibuk dengan hukum Tuhan ni, yang ada sekarang pun dah cukup okey dah. Satu kali dia ada superbike, dia pergi sembahyang. Bagus, dia ni bagus, dia pergi sembahyang, dia parking superbike dia, keluar-keluar tak ada. Akhir sekali dia kata apa, kalau aku dapat orang curi motosikal aku ni, aku bunuh dia. Nak bunuh dah. Allah suruh potong tangan dia, dia nak bunuh dia. Tak kena tahu lah. Okey buat dia. Okey dah. Tu tajuk lain tu, ni tajuk ni pula. Dia panggil apa? Sihir itu. Baik, asas dia ke-6. Masuk okey lagi ya? Bila nak masuk tajuk kita ni ya? Tu bab yang kedua, buku surat 41 tu baru masuk tajuknya. Kehadiran Nabi Muhammad. Ya? Kehadiran seorang kekasih. Tak apa dah nampak sikit okey ke? Kena khatam hari ni. Saya tak tahulah kenapa apa-apa ni.
Tak tahu takut umur saya tak panjang ke apa. Jadi saya setiap kali baca saya nak cepat, supaya puan-puan cepat habis, puan-puan cepat faham, puan-puan cepat beramal. Jadi bila mana saya mengajar, kalau saya dah terhurai panjang sangat tu, saya rasa bersalah. Kenapa saya melambat-lambatkan? Wallah alam tak tahu kenapa. Tapi ya, ialah ada tempat boleh laju kan, ada tempat macam bawa kereta juga lah, ada tempat laju je lah, ada tempat kena perlahan, ada tempat kena break, berhenti. Gitulah kaedah sebenarnya. Baik, tak apalah tak. Saya risau takut apa-apa rasa lambat, okey ya? Baik, asas yang keenam, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada akidah Islam. Ya. Cinta Rasul ini, cinta Nabi, Nabi mana? Nabi Muhammad adalah dalam akidah. Maknanya siapa yang benci Nabi, hancur akidah dia, rosak akidah dia, murtad dia. Dia yang hina Nabi, yang benci Nabi, yang tuduh Nabi dengan apa-apa macam-macam cerita, murtad dia, rosak akidah dia. Allah berfirman mana? Dalam surah At-Taubah ayat 24. Kita terus terjemah cepat sikit. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana aba'ukum, sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-mara kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu, wa ashiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, perniagaan yang engkau bimbang akan kerugiannya. Ya, ditulis di situ bimbang akan merosot. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai. Maka jika semua itu ahabba ilaikum, kamu lebih cinta ya, daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai dengan apa yang disenarai tadi. Ada orang yang sayang pada rumah lebih pada sayang pada Allah. Sebab tu dia datang rumah Allah. Dia rasa rumah dia sayang, tak nak tinggal. Tinggallah sekejap, datang rumah Allah. Tak sudi ke? Tak boleh. Rumah dia ni aircon, ada aircon. Masjid mana ada aircon? Sebab tu masjid pun pasang aircon. Masjid tak ada lampu yang tengah-tengah yang cantik tu, rumah dia ada. Masjid pun belilah lampu. Walaupun tak pasang pun. Rumah dia ada kipas besar, masjid pun belilah kipas besar. Tak datang juga. Alasan. Kemudian masjid buat jamuan lagi. Datang saja je, makan aja. Tak payah bawa, makan aja. Tak datang juga. Kemudian masjid pun sebelahlah kambing, tu baru dia datang. Tapi dia tak boleh makan kerana dia darah tinggi. Okeylah, tak habis pula. Allah lebih dia cinta. Perniagaan dia lebih dia sayang pada Allah. Ya, dia nak jaga dia punya company, dia tak kira halal, tak kira haram. Peduli apa dengan Allah? Nampak? Dia lebih sayang pada company dia. Allah peduli apa? Allah kata halal ke haram ke? Dia mesyuarat ni tak kira masa zuhur ke asar ke, peduli apa? Mesyuarat ni penting. Ya. Kadang-kadang ada staf dia keluar, dia marah, kenapa keluar? Saya duduk mesyuarat. Tak keluar apa? Dah pukul 7 dah ni nak solat maghrib. Tak, selagi mana tak habis tak boleh. Jangan bawa. Kilang-kilang tak boleh pergi Jumaat. Ya. Kenapa? Rugi masa. Tak produktif. Itulah dunia orang dunia ni. Jangan apa-apa dia. Maka dia kata apa yang disenarai tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Dan lebih juga dia cintai wa jihadin fi sabili. Ya, daripada berjihad di jalan Allah ataupun berjihad untuk agama dia. Apa hidup kita ni Nabi bawa agama, subhanallah. Susahnya Nabi. Sebab apa Nabi susah? Sebab Nabi bawa Islam. Orang Arab tawar pada Nabi, apa yang orang Arab tak tawar? Nak jadi raja, kan? Nak harta banyak. Wahai Muhammad, kalau kamu buat benda ni, yang kamu buat benda ni, ajaran kamu bawa ni, sebab kamu nak harta, kami boleh bagi seluruh harta. Atau kalau kamu nak jadi raja, kami boleh cantik kamu jadi raja. Ataupun kamu nak perempuan, kamu boleh cari perempuan yang paling cantik di Arab ni, bagi kat kamu. Nabi tolak. Akhir sekali, kamu ni sakit ke? Orang memang tak bagi nak jadi raja tak nak jadi bagi harta tak nak, bagi perempuan tak nak. Orang ni tak betul ni, sakit ni.
kami akan cari tabib yang paling handal sekali untuk ubatkan. Nabi tak. Tapi kenapa dibenci Nabi? Bukan adakah kerana akhlak Nabi? Tidak. Orang Arab tahu akhlak Nabi, akhlak yang paling mulia. Tapi kenapa benci? Sebab Nabi bawa Islam. Nabi sanggup dihina kerana Islam. Nampak tak? Nabi sanggup berjalan kaki 400 km daripada Mekah ke Madinah. Puan sanggup berjalan kaki kerana seorang suami 400 kilo. Kerana anak nak berjalan kaki 400 kilo. Anak duk asrama kat Johor tu, jalan kaki nak pergi tengok. Sanggup? Nabi SAW tak ada kena-mengena kita dengan dia dari segi apa? Darah daging. Pada zahir bercakapnya kita bukan darah daging Nabi, tapi Nabi sanggup kerana Islam itu, kerana Nabi tahu kalau manusia tidak hidup dengan Islam, entah apa manusia sebah pada hari ini. Ya, kita ni kalau tidak Islam, kita sebah apa hari ini? Tak kena gaya kita sebah lembu je lagi. Kalau kita tidak hidup dengan Islam, saya rasa perempuan ni tak tahu jadi apa perempuan ni. Kalau Islam tak ajar nilai seorang perempuan. Sekarang bila mana orang tinggal Islam, cuba tengok nilai orang perempuan dalam TV. Iklan tayar pun perempuan, iklan besi pun perempuan. Apa kena mengena tayar dengan besi tak tahu. Kalau iklan memasak tu okey lah, betul lah. Nampak? Betapa tak ada nilainya orang perempuan diperkotak-katikkan, diperguna oleh pihak-pihak media untuk melariskan media. Islam tidak. Islam meletakkan syurga di bawah tapak kaki orang perempuan yang namanya ibu. Itu nilai. Puan nak apa lagi senilai itu? Ya, syurga Allah letak bawah tapak kaki. Kalau letak atas kepala, okey sikit lah. Syurga atas kepala ibu, okey sikit lah kan. Ni bawah tapak kaki nak kata nilai seorang ibu ni. Siapa ibu ni? Seorang perempuan jauh lebih bernilai daripada syurga. Seorang anak yang cakap dengan ibu dia, Allahumma dengan tu anak. Kerana apa? Kerana bukan soal soal ibu itu terlalu bernilai, lebih bernilai pada syurga. Tiba-tiba orang tak peduli pada Islam. Tak tahulah apa yang dia faham dengan Islam. Itulah jasa Rasulullah. Allah, jihad. Apa makna jihad? Bersungguh-sungguh puan-puan memberi sedikit saham untuk agama. Membuatlah sesuatu untuk Islam. Tanda hargainya puan-puan dengan jasa Nabi. Ya. Orang hina Islam, puan buat apa? Ya. Orang hina Islam, orang hina hukum Islam. Sedangkan hukum Islam dan Islam itu dibawa oleh Nabi yang mulia, daripada Tuhan yang mulia yang mencipta kita, yang akan menyebabkan kita mulia dunia dan akhirat kita. Tiba-tiba kita duduk diam aja orang hina Islam, orang hina Quran, orang hina Nabi. Apa cerita? Kita duduk apa? Paling-paling kurang kita kena letak satu kebencian kepada seseorang yang menghina Allah, menghina Nabi. Ini ada perempuan yang saman hukum Allah ni. Ya, tak bentang lagi pun, baru nak bentang aja. Bagilah ruang sikit. Bentang bahaslah. Kalau setuju-setuju, kan tak setuju tak apalah. Kita ni puan-puan, puan-puannya dengar dulu orang nak cakap apa. Jangan jadi sombong. Dengar dulu. Tak payah dengar, sama aja. Sama apa, tak dengar lagi. Ya, dengar dulu suami nak cakap apa. Dengar dulu suami nak kata apa. Dengar dulu anak-anak nak kata apa. Dengar dulu. Alah, engkau pun anak kata apa. Jangan dengar dulu anak nak cakap apa. Ya, kesian tak dia nak kahwin dengan kawan tu. Tak boleh. Dengar dulu. Mak tak setuju, mama tak setuju. Dengarlah dulu. Kesian tak dia nak kahwin dengan kawan tu. Apa alasan dia? Kan? Tak nak bagi? Dengar dulu. Macam suami nak kahwin dulu. Dengar dulu. Tak boleh. Saya tak setuju. Biar saya mati. Dengar dulu. Abang ni betul ke? Kena bijak kawan. Kalau dia kata betul, betul tu baru kita susun perancangan. Kan? Daripada dia diam dah ada. Rugi kita. Baik dia cakap kat kita dulu. Abang kalau abang nak kahwin, cakap kat saya ya. Kita bincang. Tak boleh kan? Tak ada apa-apa, tu tajuk lain. Saya nak cakap dah, dengar dulu.
Jangan sombong. Kemudian bincanglah. Kalau tak setuju, cakaplah. Suami kita cakap, okey bang, saya tak setuju. Minta maaf ya, saya tak setuju. Pendirian kita. Maka suami nak kena hormat. Okey, tak apa, awak tak setuju, tak apa, lain kali pula. Suami yang bijak. Suami yang awak setuju ke, awak tak setuju, saya nak kahwin. Ini suami tak bijak. Suami yang tak hormat pandangan isteri. Awak setuju tak setuju? Okey, tak apa, alhamdulillah hari ini tak setuju, tak apa. Lain kali kita bincang pula. Jangan pula puan kata, bincang lain kali ke, 100 tahun lagi ke, saya tak setuju. Oh, 100 tahun lagi, dia nak mati besok dah. Suatu perempuan yang hidup kalau dengan Tuhan. Allah. Dan kita hidup dengan Tuhan, kita akan menghargai orang di hadapan kita seharga Tuhan mencipta dia. Lepas tu bagi seorang suami yang hidup dengan Tuhan, dia akan hormat isteri dia sehormat Tuhan mencipta isteri dia. Berapa nilai isteri dia? Bukan nilai pada rupanya, bukan nilai pada akhlaknya, tetapi nilai pada Tuhan mencipta isteri dia. Kenal tak Tuhan? Kalau kenal Tuhan, ini adalah makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Sebab tu kita diminta hormat anjing. Sebab tu berapa orang yang pernah bagi minum anjing masuk syurga. Kenapa? Kerana dia memandang anjing itu ada makhluk dicipta oleh Tuhan yang mencipta dia. Allah, puan-puan, kalau manusia kenal Allah, hidup ini terlalu indah nak dibayangkan. Okey. Allah Rabbi. Itulah puan-puan. Boleh ya? 5 minit lagi tak? Cuma apa yang saya nak sebut tadi, ada 3 benda yang Allah minta kita cintai lebih daripada segala-galanya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta perjuangan untuk jaga Islam. Berjuang diri ini untuk sekadar kemampuan, puan-puan. Saya tak mampu, apa yang kita mampu? Paling-paling kurang kita mampu meletakkan rasa benci kita pada seseorang yang benci pada Islam, yang khianat pada Islam. Awak, dia tak suka. Tapi tak suka itu bukan diri dia, perangai dia. Ada orang dia benci perangai dan diri itu sekali. Tidak, diri ini suatu ketika mungkin akan berubah ya. Sebagaimana Sayyidina Umar, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana Sayyidina Ali dulu ya, sahabat-sahabat Nabi dulu yang kafir. Maka kekufuran itu dibenci, tetapi diri itu tidak pernah dibenci, kerana mungkin diri itu suatu hari akan berubah. Betul, kadang-kadang orang yang tuan-tuan yang kita tegur, ada sahabat-sahabat yang benci kepada seseorang, benci habis-habisan. Ni tak boleh lah ni. Tak, kita kena memandang dengan Islam. Kalau satu ketika dia berubah, dan mungkin dia berubah akan lebih baik jauh daripada kita, ketika itu kita masih membenci. Dah tak boleh pakai dulu, itu dulu. Tapi tengok orang emosi. Termasuk ustaz-ustaz kita ada. Dia tak boleh ni, tak boleh ni ya. Bila mana kita nak berbaik sikit pun, tak boleh. Betul ya? Kalau cakap pun apa-apa faham kan? Memang dia dibenci, memang dia zalim. Tapi yang dibencinya kezaliman itu, dirinya tetap makhluk yang dicipta oleh Allah. Kalau dia suatu ketika dia insaf, boleh terima tak dia? Boleh. Yang ni tak boleh pakai dah, tak boleh. Ada orang ustaz juga tu, dia hasut orang ramai, tak boleh. Tak, jangan. Sebab tu Nabi menerima sesiapa sahaja yang walau seburuk mana dia dulu, tapi itu diri dia dulu, dengan sifatnya, bukan dengan dirinya, dengan sifat itu. Maka bila dia dibuang sifat itu, diganti dengan yang baik, maka mungkin dia lebih mulia daripada kita ya, kan? Itu hidup dengan Tuhan. Baik, kemudian Allah kata apa? Allah bagi amaran. Kalau ada 3 perkara ini yang tadi lebih dicintai daripada yang disenaraikan tadi. Tapi yang senarai tadi, puan-puan, bahaya ya. Kamu lebih cinta Allah, lebih cinta ayah kamu daripada Allah, lebih cinta isteri kamu daripada Nabi. Okey ya? Ada orang sanggup ikut isteri daripada ikut Nabi. Ada orang sanggup ikut suami daripada ikut Nabi. Suami dedah aurat. Ada suami suka dedah aurat.
Ada seorang kakak tu mengaji dengan saya, dah lama dah, tapi alhamdulillah baru ni saya jumpa. Ustaz ingat lagi tak saya? Oh, saya kata saya ingat. Saya lah, Ustaz ingat tak? Yang saya, dia datang tempat saya tu, sampai depan pintu baru bawa keluar tudung ni. Bawa keluar tudung, baru itu. Bukan dia tak nak pakai tudung, suami dia bawa pakai tudung. Suami dia hantar depan, suami dia bagi mengaji, hantar depan kat madrasah saya tu. Maka dia tak pakai tudung lah, sebab suami dia marah pakai tudung. Marah. Bila mana dia nak masuk kelas tu, baru dia keluar tudung, dia sembunyikan tudung dalam beg dia. Sian kat dia. Bila mana turun kat bawah tu, suami dah tunggu dah. Dia tangga-tangga balik, masukkan dalam tu. Allah, ginilah saya Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya kata tak apa akak, apa? Akak buat ni kerana Allah. Moga-moga suatu hari nanti ya Allah akan bantu. Baru ni suami, dia kata suami saya kena tukar kat Saudi, kerja kat sana. Walaupun dia tak suka, company dia hantar sana. Oh, saya ambil peluang duduk di sana, berdoa apa semua sekali, saya pakai tudung lah. Duduk sana mana mungkin tak pakai tudung. Masa tu suami tak boleh nak buat apa. Kemudian balik ni dia kata 6 bulan saja suami nak duduk sana. Lepas tu dia tak boleh, dia minta tukar balik. Tak apalah, alhamdulillah. Tapi bila mana ditukar balik, saya kata saya oleh kerana dah sana 6 bulan duduk bertahan dengan tudung, saya tak nak pakai tudung. Biar dia kata apa tu tak pakai. Jadi alhamdulillah dia tengok saja walaupun dia tak suka. Dulu dia marah. Ada perempuan yang kesian kat isteri dia. Ada suami tak boleh. Jangan pakai. Yang nipih pun biasa-biasa nak letak atas kepala ni pun dia tak bagi. Tapi sekarang alhamdulillah dia pakai. Saya tak peduli dah Ustaz, saya tak peduli dah. Tapi memang dia tak suka, tapi biarkan dia. Tapi dia tak marah dah. Dia tak suka, tak marah. Dulu tak suka dah marah-marah. Ada orang gitulah perempuan. Allah kata apa? Fatarabbasu, maka tunggulah. Ya, hatta ya'ti Allah bi amri. Ya, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab seksa. Rupa-rupanya orang yang cinta kepada selain daripada Allah, lebih daripada cinta Allah, Allah akan azab dia. Kalau dalam hati puan-puan ada cinta kepada selain daripada, lebih pada cinta kepada Nabi, Allah akan azab puan-puan. Kalau puan-puan cinta pada harta, lebih cinta pada Islam, berjihad di jalan Allah, menegakkan Islam, puan-puan lebih cinta pada harta puan-puan, pada diri puan-puan, Allah akan azab puan-puan akhirat ini. Ini ayat ni, cuba baca. Fatarabbasu, tunggulah orang itu, kata Allah, hatta ya'ti Allah, sehingga Allah datangkan amri, keputusan Allah. Apa keputusan itu? Allah akan azab dia. Ya. Wallah, dan Allah la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, orang yang derhaka. Salah satu orang yang derhaka bila mana hati dia cinta kepada selain Allah lebih daripada segala-galanya. Cinta kepada selain Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Rasul kata haram, dia tak ikut. Dia lebih cinta pada benda tu, dia, maka Allah akan azab. Allah, setakat tu dahulu lah insyaAllah ya. Ada soalan tak? Kita berhenti untuk situ dulu. Ya. Orang apa? Orang Wahabi. Orang Wahabi ni puan-puan sekalian. Wahabi tu puan-puan faham ya, Wahabi tu ialah nama ayah dia. Dia tu namanya dia namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kita nak kata ajaran Muhammad, takut keliru dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Wahabi. Apa makna Wahabi? Anak Wahab, anak keturunan Wahab. Tapi ayah dia Abdul Wahab tu bukan orang bagus, orang baik, orang alim. Yang masalahnya anak dia. Jadi anak dia ni terpengaruh, katanya dari segi sejarahnya terpengaruh dengan ajaran Imam Ibn Taymiyah. Dan Imam Ibn Taymiyah ni seorang ulama yang dia banyak pandangan-pandangan dia banyak bercanggah dengan jumhur ulama, majoriti ulama. Antaranya ialah kalau lafaz ta'liq 3, dia kata aku cerai kau 3, tak nak. Ulama, majoriti ulama dia panggil jumhur, kata jatuh 3 lah.
Tapi dia bercanggah dengan majoriti. Dia ada pandangan lain. Dan termasuk beberapa pandangan-pandangan yang lain. Jadi Muhammad Abdul Wahab ni dia cenderung kepada Imam Ibn Taymiyah ni, yang tak nak sama dengan orang ni. Wallahualam lah, mungkin dia ada satu pendirian dia pada suatu ketika itu. Tetapi yang menjadi masalah pengikut yang bawah ni, dia jadi ekstrim. Ya? Dia ekstrim untuk hukum orang. Sebab tu saya kata ada setengah-setengah ustaz, saya tidak berminat untuk kita kata suka sangat hukum orang. Yang ni macam ni, yang ni masuk neraka, yang ni tak boleh, yang ni cepat sangat hukum orang. Sedangkan orang itu orang yang awam. Orang awam ni kita kena ajar dia, bukan hukum dia. Kenapa tak boleh? Dan dia jadi ekstrim. Dan masalah dia satu lagi ialah dia hanya guna dua sumber. Dia guna Quran, dia guna sunnah. Itu yang kata tadi, Nabi kan tinggal dua, Quran, sunnah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak boleh pakai. Habis ulama nak letak di mana? Habis pun dia bertanya balik, kita ni nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Dia pusing kita, dia spin kita. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kita kata Imam Syafi'i itu ikut Nabi lah. Kerana Nabi kan dia dah wafat, dia tinggalkan pewaris. Pewarisnya sahabat, lepas sahabat tabi'in, lepas tabi'in, tabi'in, lepas tabi'in ni gelaran dia. Lepas tu ulama. Ni. Mana mungkin kita baca Quran kalau ulama tak sampaikan kita? Sebab tu kita baca Quran riwayat siapa? Riwayat hafaz. Kenapa tak baca riwayat Nabi? Dah kata nak ikut Nabi, baca riwayat Nabi lah. Riwayat Nabi macam mana kita tak sempat dengan Nabi? Dan Nabi pun dah kata, taraktu, aku telah tinggalkan. Bila mana aku tinggalkan, kamu ambillah dengan orang yang aku tinggalkan itu. Bagaimana aku ajar kepada mereka, mereka faham, begitulah mereka akan fahamkan kepada kamu. Tapi dia tak, kami tak ada. Kami Quran sudah, tak ada Quran, tak ada sudah, kami tak pakai. Tapi ulama nak letak di mana? Dia pun tanya balik, nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Tengok. Ikut pewaris lah. Macam saya mati, puapa meninggal dunia, kita nak kata apa? Kalau saya nak, puapa meninggal dunia contohnya, ke orang lain lah ya, daripada tadi puapa nanti takut pula. Ada si A ni meninggal dunia, kita dah ada urusan dengan dia. Mungkin dia hutang dengan kita, dia pinjam daripada kita. Kita nak pergi cari siapa? Cari waris dia lah. Kena pergi cari dia. Boleh, masuk je lah dalam tu. Sama juga Rasulullah. Urusan dengan Rasulullah. Apa urusan dengan Rasulullah? Rasulullah kata aku ada tinggalkan sesuatu. Nak pergi tanya siapa? Tanya ulama. Itulah yang Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Awak ya? Tapi ada orang tak ada. Tak ada Al-Quran, tak ada dalam hadis, tak pakai. Ada seorang tu pula, saya dah rujuk Quran. Oh, saya rujuk Quran. Siapa kita nak rujuk Quran? Ahli tafsir ke? Baca Quran tajwid pun tak betul lagi, nak rujuk Quran. Bahasa Arab, fiqh pun tak tahu, isim pun tak tahu. Isim ada berapa jenis dalam Quran? Fi'il ada berapa dalam Quran? Huruf ada berapa jenis dalam Quran? Fi'il apa yang menjadi perintah? Perintah pun jadi wajib. Kenapa dia jadi wajib? Kenapa dia jadi sunat? Tak payah lah. Ada seorang tu pula, dia kata saya dah rujuk semua hadis. Rujuk semua hadis. Berapa hafal hadis? Tapi itulah orang Wahabi. Masa dah habis kan? Kita jumpa, tak apalah lain kali dah insya-Allah. Yes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala asyrafil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillah.